Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih diucapkan kepada MC Puan Huda dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sama-sama berada pada program kita iaitu My Book Time untuk siri yang ke-25. Okey, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama menyelusuri sebuah kitab yang bertajuk Rahsia Generasi Salahuddin. Okey. Ini kitab dia. Okey. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Momo Buku sebab sudi untuk menjemput saya untuk menjadi moderator untuk siri kali ini. Dan untuk makluman para penonton, kita bersiaran di 3 platform . Yang pertama di Facebook page Momo Buku dan yang kedua di Facebook page Ikatan Mahasiswa Macang dan yang ketiga di Facebook personal Yusran Azim . Dan seterusnya saya dimaklumkan oleh pihak penganjur Momo Buku My Books Time pada kali ini dia mengangkat tema Palestin. Ini adalah bagi tujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan kita sebagai umat Islam kepada saudara kita di Palestin. Dan seterusnya moga-moga dan kita harap siri kali ini dapat memberikan input yang sebaik mungkin kepada kita. Orang kata gana, apabila kita dapat ilmu, mana kita berjuang kita berjuang dengan ilmu, bukan hanya kita berjuang secara mengkhinzir buta kan. Mana kita berjuang dengan ilmu, apabila kita berjuang dengan ilmu, perjuangan kita tu bukan tidak bermusim kata dia. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita tengok kan kitab Rahsia Kejayaan Generasi Salahuddin, kalau kita tengok kitab ni beratlah. Kalau kita tengok memang dari segi zahir pun berat. Dari segi batin dia pun berat juga. Tapi insya-Allah pada pagi ini kita ada panel kita yang amat hebatlah. Dan walaupun kitab ini berat dari segi luaran dan dari segi dalaman dia, insya-Allah insya-Allah panel kita pada pagi ini dia akan merungkaikan sedikit pasal buku ni dan kita akan rasa lebih berminatlah untuk mendengar kan. Okey, dan seterusnya saya mengalukan kehadiran Ustaz Yusran Azim. Ustaz, sihatlah? Okey, dan untuk pengetahuan para penonton di saat ini kita di Malaysia ni kita berada pada pukul 10:30. Dan untuk pengetahuan para penontonnya, Ustaz Yusran Azim tu sedang berjuang melawan tidur dia, maknanya kalau di Mesir sana tu pukul 4.29 kan Ustaz? 4.29. 29 pagi. Maknanya dikala orang di Mesir sedang sambung tidur balik, Ustaz Yusran masih berjuang untuk memberikan ilmu kepada kita pada pagi ini. Okey, dan seterusnya saya meraihkan panel dan mungkin penonton ni dia nak tahulah siapakah Ustaz Yusran Azim hok sebenarnya ni. Ni saya jemputlah Ustaz Yusran Azim untuk memperkenalkan biodata. Dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, nama diberi Muhammad Yusran Azim bin Muhammad Berkuri, mahasiswa tahun 4 Universiti Al-Azhar, kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Berasal daripada Macang, Kelantan. Nak rasa hari ini semuanya baik panel, moderator ataupun teknikal kebanyakannya berasal daripada bumi Macang. Aldul Mubarakah, bumi yang diberkati. Alhamdulillah. Nak rasa cukuplah untuk perkenalan diri. Seterusnya nak serah kepada moderator balik. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Ustaz Yusran atas sedikit pengenalan tentang biodata diri. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita akan
pergi menyusuri untuk kupasan daripada buku yang agak menarik ini, iaitu Rahsia Kejayaan Jenerasi Salahuddin. Okey, baiklah Ustaz Yusril. Boleh tak Ustaz Yusril cerita ke serba ringkas lah pasal kitab ni, sebab kalau kita tengok memang agak berat lah, mana Ana pergi pun berat ni. Maknanya apakah yang menarik tentang buku ini yang boleh Ustaz Yusril kongsikan? Dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ribuan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ni di Mesir pun waktu pagi, di Malaysia pun waktu pagi, Allah Taala beri kita keringanan masa. Allah Taala mudahkan, lembutkan hati kita untuk kita berkumpul dalam halaqah ilmiah, suatu perkongsian buku. Mudah-mudahan kita berharap keberadaan kita dalam majlis ni Allah Taala nilai selaku amal kebaikan di sisinya, insya-Allah. Jadi apabila momen buku minta kepada ana untuk buku berkaitan tema Palestin, antara buku yang sering terlintas dalam benak ataupun fikiran ana ialah berkaitan tentang buku tulisan Dr. Marji Ihsan Kailani. Judul Arabnya Hakaza Zahara Jail Salahuddin wa Kaifa Adat Al-Quds. Bagaimana rahsia kemunculan generasi Salahuddin. Bagaimana pada tahun 588 Hijrah satu ketumbukan pasukan Muslim yang dipangku, yang dibimbing oleh Salahuddin Ayyubi berjaya membuka kembali Baitul Maqdis setelah lebih kurang 50 tahun ditawan oleh tentera salib. Jadi buku ini, buku di hadapan sahabat-sahabat sekalian, buku ni pertama sekali tak ada kat kedai. Tak ada kat kedai biasa, tak ada kalau pergi kedai buku Banggul ataupun SMU, buku ni tak ada. Ni buku terbitan khas daripada ISI, Islamic and Strategic Studies Institute. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ni bukanlah buku sejarah yang biasa-biasa. Bagi saya, buku inilah kajian. Bagaimana generasi Salahuddin boleh terbentuk. Jadi siapa yang baca buku ni jangan harap kita akan jumpa buku-buku novel sejarah ala-ala Latif Abdul Talib. Ni bukan buku yang sesuai untuk kita baca. Bahkan buku ni anda rasa baca dalam 2 kali baru kita faham apa yang ingin diterangkan oleh penulis. Yang ketiga, buku ni juga anda suka nak sebut dengan ketebalannya 471 muka surat. 6 bab, semuanya penuh dengan fakta, semuanya penuh dengan angka. Dari pagi ni dalam lebih kurang dalam 40 minit ataupun setengah jam, ana akan cuba rumuskan, ana akan cuba bentangkan seringkas mungkin tanpa ana sebut kita katakan fakta-fakta yang berlebihan. Yang penting intipati buku ni bermula daripada bab yang pertama sehingga bab ke-6, kita ada kupasan-kupasan kita sendiri. Hadirin hadirat sekalian, 2 poin penting yang nak sebut pada permulaan mukadimah ni, iaitu yang pertama berkaitan tentang harapan penulis. Harapan penulis iaitu Dr. Marji Ihsan Kailani, dia sebut yang pertama sekali sejarah ini bukanlah one man show. Ini yang disebut dalam buku mukadimah dia. Bukannya one man show. Kita kadang-kadang minda simplistik kita, minda ringkas kita. Hari ini Palestin ditawan, kita pun mengharapkan munculnya Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua dengan harapan membebaskan kota Baitul Maqdis sekarang. Tapi kita lupa bahawa sejarah bukanlah one man show, dengan arti kata kita kena lihat persekitaran di sekeliling zaman Salahuddin, apakah persekitarannya, apakah bi'ahnya yang membentuk generasi Salahuddin untuk muncul. Itu yang pertama, kerana sesungguhnya benda yang terjadi ada sebab pada musababnya. Sebab itulah antara ayat Quran yang selalu disebut oleh Dr. Marji Ihsan Kailani. Dalam ni anda jumpa 2-3 kali ayat Quran ni disebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Taala tidak mengubah satu kaum melainkan kaum itu sendiri berusaha untuk mengubah. Maksudnya nak membebaskan kota Baitul Maqdis, misi yang besar, perubahan menyeluruh daripada masyarakat
bermula daripada sekecil-kecil anak sehinggalah sebesar-besar pemerintah. Itu yang pertama. Sejarah bukanlah one man show. Yang kedua, jangan kita terpedaya dengan romantisme sejarah. Romantisme sejarah, sejarah umumnya ialah rakaman kehidupan. Ada manis, ada pahit. Apakah romantisme sejarah? Dengan arti kata kita hanya melihat sisi-sisi baik saja sejarah dan kita melupakan sisi-sisi pahit sejarah. Kita nak yang disebut dalam kisah ni, disebut bahawa romantisme sejarah ialah berkenaan tentang Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Kita bayangkan Salahuddin ni insan yang baik, sejak lahir, tanpa melalui proses, seterusnya jadi panglima, jadi pemerintah Mesir dan buka Baitul Maqdis. Ini adalah satu sisi yang salah. Akan ada perubahan yang berlaku. Apakah yang berlaku Salahuddin sehingga menyebabkan dia ni jadi panglima yang terbaik pada zamannya. Ada kisahnya sendiri. Jadi 2 poin penting. Yang pertama sekali, sejarah bukanlah one man show. Yang kedua, jangan hanya terima romantisme sejarah. Dengan arti kata terima yang baik saja, yang buruk kita tak nak dengar. Kita tak nak dengar konflik-konflik yang berlaku. Kita tak dengar. Kita nak sejarah dibuka sahaja. Jadi itulah secara mukaddimahnya yang Ana boleh terangkan untuk mukaddimah. InsyaAllah kita cuba ringkaskan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada sahabat sekalian. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Isran. Pendahuluan yang agak baiklah. Maknanya kita dapat tahu berdasarkan rahsia kejayaan generasi Salahuddin ni bukan berlaku pada one man show. Dan okey, dan seterusnya lah kita pergi kepada soalan yang seterusnya lah. Okey, Ustaz Isran ataupun panel kita pada pagi ni, ada orang menyebut kalaulah kita ingin melihat situasi umat Islam zaman sekarang ni, kita kena tengok ada ayat kan, kalau kita ingin melihat situasi masalah umat Islam pada sekarang ni lah kan, lihatlah pada kerajaan Islam Abbasiyah ayat. Okay. Dan seperti mana kita tahulah kerajaan Islam yang paling lama iaitu kerajaan Islam Abbasiyah itu sendiri namun jatuh pada tahun 956 Hijrah kan, 956 Hijrah. Dan bagi Ustaz lah, apakah punca masalah sebenarnya yang berlaku pada zaman tersebut yang disebut oleh pengarang kitab ni lah. Anda jemput Ustaz. Maknanya terima kasih kepada moderator di atas soalan yang cukup baik. Suka anda nak sebut kepada sahabat Sabiah yang hadir pada pagi ni. Yang pertama sekali, banyak para doa ataupun para da'i pada hari ni nak tengok situasi umat Islam pada hari ni, tengok kepada kerajaan Abbasiyah. Kenapa kerajaan Abbasiyah? Selain daripada tempoh masa yang cukup lama, lebih kurang 500 tahun, bermula daripada 40 Hijrah, daripada 120 Hijrah sehinggalah 656 Hijrah, dalam tempoh 500 tahun, itulah tempoh terbaik umat Islam. Pada zaman tersebut, itulah tempoh yang terbaik dengan kemunculan imam-imam besar dan sebagainya. Dalam masa sama, tanpa kita lupa ataupun sengaja dilupakan, itulah antara tempoh yang terburuk dalam sejarah umat Islam. Berbagai masalah dan konflik melanda, menyebabkan satu reformasi dilakukan oleh Imam Ghazali. Soalan ditanyakan oleh moderator, apakah masalah konflik yang berlaku? Ana suka simpulkan, masalah-masalah yang berlaku pada kerajaan Abbasiyah pada kurun yang kelima, bermula pada 400 Hijrah. Masalah-masalah kemuncak, kita kata, waktu kemuncak masalah berlaku, lebih kurang ada 3 masalah besar yang berlaku pada umat Islam pada ketika itu. Dalam buku ni terangkan banyak, cuma ana ringkaskan, ana gabungkan fakta dan poin kepada 3. Yang pertama sekali, masalah agama dan juga ahli agama. Masalah agama dan juga ahli agama, antara benda besar yang berlaku dan sentiasa berlaku diteruskan pada zaman kita ialah pertikaian di antara mazhab-mazhab dalam akidah dan juga fiqh. Pertikaian dan perbalahan, pertelingkahan dalam mazhab-mazhab fiqh dan juga mazhab-mazhab tauhid.
Hadirin hadirat sekalian, mazhab secara umumnya kita belajar ialah rahmah. Dengan adanya mazhab, kita melihat keluasan agama Islam itu sendiri. Ada dalil ini digunakan oleh mazhab yang pertama, seterusnya dalil ini digunakan oleh mazhab kedua. Jadi luas kita tengok Islam. Tapi pada kurun yang kelima hijrah, pada 400 tahun, 400 lebih hijrah pada waktu itu, mazhab-mazhab ni sering kali bertelingkah. Antara mazhab yang sering berbalah ialah mazhab akidah Imam Asy'ari, berbalah dengan mazhab Imam Hambali. Perbalahan mereka bukanlah perbalahan yang biasa-biasa, bahkan sehingga membunuh, mencaci, malah meruntuhkan, kita kata, madrasah-madrasah yang muncul pada ketika itu. Kita sedar bahawa 400 tahun ni waktu terbaik, banyaknya madrasah-madrasah. Tapi alangkah sedihnya ketika mana madrasah itu gagal bersatu, bahkan saling menjatuhkan antara satu sama lain. Itu ialah perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Itu yang pertama, pertelingkahan, pertikaian di antara sekolah-sekolah juga mazhab. Hilangnya rahmah di kalangan ahli mazhab itu sendiri. Bahkan imam-imam besar turut bergaduh. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ahli agama ialah ketika mana mazhab ditubuhkan untuk mendirikan, untuk mendekatkan diri kepada para pemerintah. Mazhab ialah wasilah kita untuk faham agama. Semua tahu, semua faham. Akan tapi mazhab ataupun madrasah-madrasah keilmuan ditubuhkan saling bersaing untuk mendekatkan diri kepada pemerintah. Sanggup membuat syair, sanggup mengeluarkan fatwa untuk mendapat hati pemerintah. Inilah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia, iaitu berkaitan tentang ulama-ulama su' yang mengambil pendekatan memuji pemerintah dan ingin mengambil habuan daripada pemerintah. Kita sekarang kita faham, kita belajar fiqh untuk membebaskan diri daripada kejahilan, itu yang kita faham. Tapi pada zaman tersebut saling belajar khilaf, saling belajar ilmu menjatuhkan antara satu sama lain. Kelemahan hujah-hujah bagi setiap mazhab ialah untuk mendekatkan diri kepada pemerintah. Itu masalah yang sangat-sangat besar sekali. Seterusnya, masalah ahli agama pada ketika itu ialah tiadanya proses tajdid. Apakah maksud proses tajdid? Tiadanya perubahan-perubahan baru. Kebanyakan karya-karya dicipta, ditulis semata-mata ambil idea lama. Tiada pembawaan baru menyebabkan masalah-masalah gagal diselesaikan pada ketika itu. Yang keempat, munculnya ideologi-ideologi asing. Antaranya ialah sufisme yang melekakan. Sufisme yang kita katakan berlebihan. Sufisme, orang sufi. Yang seterusnya penyakit batiniah. Penyakit batiniah sekarang pun kat Malaysia pun kita baru, anda rasa dalam setahun dua ni hangat balik. Iaitu ideologi batiniah. Apakah batiniah? Maksudnya mereka ni suka mencari maksud batin bagi setiap perkataan. Contoh kita sebut wa aqimus solah. Dirikanlah solat. Tapi orang batiniah ni kira solat apakah dimaksudkan tersebut? Adakah solat dengan arti kata solat biasa ataupun solat yang luar biasa? Ni penyakit-penyakit batiniah. Inilah yang menyebabkan masalah-masalah berlaku di antara ahli agama berlanjutan dalam ratus tahun. Kurun keempat, kurun kelima berlaku benda ini. Itu yang pertama, masalah besar ahli agama dan juga masalah agama sendiri. Yang kedua, kesatuan umat Islam dan perpecahan politik. Negara-negara jajah umat Islam, Abbasiyah meskipun menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia, tapi malangnya negara-negara bawah kerajaan Abbasiyah tidak dapat bersatu. Bahkan semakin hari, kurun kelima, makin jatuh ditawan oleh tentera Kristian. Buktinya, negara bawah khalifah, kita katakan para pemerintah sendiri tidak punya kekuatan untuk menghalang daripada jatuhnya kerajaan-kerajaan itu sendiri. Contoh, suatu kerajaan di pantai Lebanon, daerah Syria, ditawan oleh musuh. Ni diceritakan dalam buku ni. Maka apabila sudah ditawan oleh tentera Kristian, marilah penduduk kawasan tersebut mengadu kepada khalifah sambil membawa tengkorak, mayat-mayat daripada hasil pertempuran berlaku di pantai Lebanon ataupun daerah Syria tersebut, tunjuk kepada khalifah. Wahai khalifah, sungguhnya daerah engkau telah jatuh. Maka apa kata khalifah pada ketika itu? Kalau kita fikir tak boleh brain. Maksudnya apa? Khalifah jawab, aku lebih suka mencari burung merpati aku yang hilang.
burung merpati aku yang hilang. Nak sebutnya bahawa pemerintah pada ketika itu begitu lemah sehingga kan benda-benda melibatkan jatuhnya sebuah kawasan ataupun daerah pemerintahan tidak dipedulikan. Yang lebih beliau suka ialah mencari burung merpatinya yang hilang. Itulah kita kata benda small things lebih dititik beratkan oleh pada pemerintah. Itu yang kedua, poin yang kedua, kesatuan umat dan perpecahan politik. Yang ketiga, ketidakseimbangan ekonomi. Itu masalah-masalah berlaku. Dan masalah ini turut berlaku pada kita pada hari ini. Pengagihan kekayaan tidak sekata di antara pemerintah juga rakyat. Dikatakan Sultan pada ketika itu memiliki 500 orang gundik. Nak kata kaya yang pemerintah pada ketika itu. Yang kedua, cukai dan ufti yang melampau. Contohnya kalau daripada jemaah daripada Morocco, daripada Maghribi nak pergi tunai umrah, di suatu kawasan tu akan ada kutip ufti. Sekiranya tak dapat bayar ufti, tak dapat tunai umrah. Benda ini dikritik keras oleh Imam Ghazali. Yang ketiga, kenaikan harga barang yang melampau. Awal tahun RM1, akhir tahun jadi RM12. Yang keempat, para masyayikh sendiri dalam bab ekonomi ni tidak buat apa yang dia katakan. Contoh masyayikh, para ahli agama pada ketika itu berkata kepada rakyat, sabarlah harga barang naik, ufti dan sebagainya. Dalam masa sama, para masyayikh, para agama pada ketika itu dia sendiri yang kaya raya turut dapat bahagian daripada duit rakyat yang dicuri oleh para pemerintah pada ketika itu. 3 poin besar masalah yang berlaku, dan kalau kita teliti satu persatu, pertikaian mazhab sampai ini kita berlaku. Kita lupa bahawa kita ni ada ikatan ukhuwah Islamiah, tapi semata-mata berbalah kita sanggup mencaci maki antara satu sama lain. Kepelbagaian cukai yang melampau, kita dapat fikir brain. Hari ni COVID dan sebagainya menyebabkan rakyat jadi putus asa. Dan last kali kesatuan umat Islam masih lemah, negara kita masing-masing buat hak pribadi masing-masing lah. Itu masalah besar umat Islam yang berlaku pada hari ini. Dan telah berlaku pada zaman Abbasiyah. Apakah solusinya? Lepas ni kita dengarlah apa Imam Ghazali sebut. Wallahualam. Terima kasih kepada Ustaz Ilham. Okey, terima kasih kepada panel kita. Melalui penerangan tadi kita dapat ni deh pasal antara punca-punca apa berlaku apa kisah yang sebenar deh di sebalik kejayaan tu. Okey, baiklah, seterusnya panel, sahabat panel. Okey, seperti mana kita tahulah apakah sebenarnya peranan Imam Ghazali dan reformasi beliau dalam mewujudkan generasi kemenangan itu. Seperti mana kita tahulah, Imam Ghazali ni merupakan ulama sufi dia. Dan adakah Imam Ghazali ni hanya sekadar ulama sufi semata-mata, ataupun dia ni merupakan mujaddid pada kurun kelima yang telah membaik pulih masyarakat yang rosak pada masa tu. Peranan Imam Ghazali, Ustaz nampak deh khabar ni. Maknanya apakah peranan? Adakah Imam Ghazali ni, Imam Ghazali dan reformasi beliau bawa ni, adakah hanya adakah Imam Ghazali ni hanyalah ulama sufi semata-mata, ataupun dia ni merupakan mujaddid pada kurun tersebut? Tu soalan dia. Macam panjang pula dia. Tapi hal ni soalan dia. Okey. Terima kasih kepada moderator Ustaz Ilham Darwish di atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Ustaz Ilham Darwish ni sahabat Ana lah. Selain sahabat daripada di bumi Macang, tapi masa sama sahabat juga di bumi Mesir. Tempat Ana bersiaran ni di maktabah ataupun perpustakaan KPKM. Terima kasih kepada KPKM kerana sudi beri ruang sementara untuk Ana guna maktabah. Kalau siaran kat rumah pagi-pagi ni orang marah. Orang marah. Jadi berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh Ustaz Ilham Darwish berkenaan tentang Imam Ghazali. Ana rasa nama Imam Ghazali makruf di kalangan kita.
baik mengaji sekolah Arab ataupun yang tak mengaji sekolah Arab ataupun yang mendapat pendidikan agama secara formal ataupun tidak formal, nama Imam Ghazali meniti di bibir kita. Kebanyakan orang kenal Imam Ghazali selaku ulama sufi saja, ulama tasawuf dengan magnum opusnya ataupun karya agungnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kalau kita teliti balik, karya-karya semuanya karya-karyanya berkaitan tentang akhlak juga tasawuf. Itu kita kenali. Tapi suka nak sebut dalam kitab ataupun dalam buku Rahsia Generasi Salahuddin, dia membawa kita melatari 200 tahun. Selama 200 tahun. Dia bukan menceritakan bagaimana Salahuddin tu berjaya membuka kota Baitul Maqdis, tidak. Tapi dia cuba bawa kita masuk. Dia cuba bawa kita kembali merenungi sejarah bahawa kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi bukan atas diri dia seorang. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ialah penerus kepada rancangan-rancangan pembebasan Baitul Maqdis yang telah diatur oleh generasi-generasi seterusnya. Cuma yang menjadi buka Baitul Maqdis last sekali Salahuddin Al-Ayyubi. Kita berbalik kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali secara umumnya latar belakang dia lahir pada 450 Hijrah dan meninggal pada usia 55 tahun, 505 Hijrah. Dia lahir pada ketika mana kemuncak pertelingkahan ataupun konflik umat Islam yang berlaku pada ketika itu. Umat Islam bertelagah, pertikaian mazhab dan sebagainya. Dan pada ketika itu ada satu madrasah yang besar, nama dia Madrasah Nizamiyah, yang dibina oleh menteri pada ketika itu, namanya Nizamul Muluk. Kalau tak silap, Nizamul Muluk. Madrasah Nizamiyah ni madrasah yang besar. Imam Ghazali pada usia muda dengan kejeniusan akalnya berjaya menjadi guru besar di madrasah tersebut. Dikatakan pada ketika itu pakaian Imam Ghazali ni beratus-ratus dinar. Cuma apabila Imam Ghazali berjaya menjadi guru besar ataupun tok syekh besar di madrasah tersebut, Imam Ghazali rasa tak tenang hati. Dia kata, kenapa aku berjaya duduk di peringkat tertinggi dalam masa sama aku tak dapat selesaikan masalah-masalah ummah. Maka pada ketika itu Imam Ghazali ada kata 6 tahun, ada kata dalam 6 bulan. Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali mengundurkan diri, menguzlahkan diri untuk mencari solusi. Apakah penyelesaian sebenar kepada masyarakat umat Islam pada ketika itu? Setelah 6 bulan ataupun 6 tahun, duduk berfikir, maka Imam Ghazali kembali kepada medan dengan solusi baru, dengan idea baru, dengan wajah yang baru. Bahkan pada ketika itu, Imam Ghazali bukan hanya mengkritik, tapi Imam Ghazali mengemukakan solusi-solusi bagi setiap masalah yang berlaku, apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat. Antara karya pertama yang ditulis oleh Imam Ghazali selepas daripada dia keluar daripada bersuluk ialah kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, pelindung daripada kesesatan. Dalam kitab itu dia kritik Sufism yang salah apa, Batiniah yang salah apa dan sebagainya. Imam Ghazali. Sebab itulah Imam Ghazali jangan hanya pandang semata-mata seorang imam sufi saja, tok syekh saja, bahkan dialah yang merintis jalan reformasi, penambahbaikan ummah yang diteruskan oleh generasi seterusnya. Hadirin hadirat, apakah solusi daripada Imam Ghazali? Apakah reformasi yang dibawa oleh reformasi? Reformasi ni ayat yang agak kita kata yang agak sensitif. Reformasi, penambahbaikan yang dibawa oleh Imam Ghazali. Lebih kurang ada 4 yang nak sebut. Yang pertama sekali, kewajipan untuk melahirkan generasi ulama baru. Kewajipan untuk melahirkan generasi ulama baru. Apakah dimaksudkan generasi ulama baru? Imam Ghazali gariskan 2 poin penting. Yang pertama sekali, ulama yang mementingkan kebahagiaan di akhirat. Yang mementingkan kebahagiaan di akhirat ataupun keuntungan di akhirat. Dengan arti kata, kita ingin menghapuskan ulama-ulama yang berjuang ataupun belajar untuk mendapat kita katakan dapat bahagian di sisi pemerintah saja. Itu yang pertama. Itu reformasi pertama yang dinyatakan oleh Imam Ghazali. Kenapa melahirkan generasi para ulama? Kerana Imam Ghazali sebut bahawa ummah ini sedang sakit. Dan doktor bagi ummah yang sakit ialah para ulama yang ikhlas hatinya. Jadi kita nak buang rasa keduniaan dalam diri para ulama, kita nak ulama jadi golongan awal yang merawat penyakit para ummah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali kritik sistem pendidikan pada zamannya. Dia kritik semua tapi tak kritik
saja, tapi dia datangkan satu solusi baru, iaitu reformasi kedua, metod baru dalam pendidikan. Imam Ghazali kata asas pendidikan ialah kebahagiaan. Orang yang belajar, makin belajar, tak dapat rasa bahagia, itu ialah satu benda yang bermasalah. Itu yang pertama. Maksudnya bila kita belajar buang kejahilan, kita akan bahagia dengan situasi diri kita makin hari makin bertambah ilmu. Yang kedua, metod baru dalam pendidikan ialah ilmu dan juga amal. Ilmu dan juga amal ni kalau kat Mesir ni makruf lah. Ilmu dan amal. Imam Ghazali antara kitab yang kecil ditulis, antara ialah Bidayatul Hidayah, diterang kepada kita bagaimana menguruskan diri bermula daripada waktu pagi, start daripada bangun tidur sehingga tidur kembali. Maksudnya ilmu yang ada cuba amalkan. Kerana dia kata belajar banyak-banyak sehingga khilaf dan sebagainya, tapi masih bertelagah, tak guna. Berbanding kita belajar sikit, tapi kita boleh amal, kita dapat hidup harmoni, itu lebih baik bagi Imam Ghazali. Itu yang kedua. Lantas Imam Ghazali menubuhkan madrasahnya yang sendiri, Madrasah Ghazaliyah. Dia tentang semua madrasah pada ketika itu, tubuh sistem baru, Madrasah Ghazaliyah yang didik rakyat pada ketika itu. Yang ketiga, yang ni misi besar juga, reformasi. Misi amar ma'ruf dan nahi munkar. Poin ketiga nak sebut. Reformasi, misi amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada yang satu bab berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Imam Ghazali, apa yang kami takuti telah berlaku pada hari ini, iaitu kehilangan pihak yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Quran sebut amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita jumpa dalam Quran, anda tak pasti secara penuhnya, tapi jarang kita jumpa amar ma'ruf dipisahkan daripada nahi munkar. Adanya amar ma'ruf, ada nahi munkar. Yang berlaku pada zaman Imam Ghazali 450 Hijrah ialah kehilangan pihak-pihak yang mencegah amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan Imam Ghazali sebut tingkatan dakwah ada 7 peringkat. 7 peringkat. Bermula daripada islah diri sendiri sehinggalah islah kepada negara dan juga masyarakat. Imam Ghazali kata tak mungkin kita akan dapat islah negara melainkan kita islah diri kita sendiri. Imam Ghazali kata semua pihak memainkan peranan, lebih-lebih lagi pihak pengajian agama. Dan Imam Ghazali juga menyebut bahawa golongan paling banyak bertanggungjawab dalam membawa gerakan amar ma'ruf nahi munkar ialah golongan para pemerintah. Dibawakan kisah-kisah ulama terdahulu. Generasi Khulafa Ar-Rashidin, mengapa mereka berjaya? Generasi Umar Abdul Aziz, mengapa mereka berjaya membina generasi yang baik, tamadun yang baik? Maka dibawakan kerana pada ketika itu adanya ulama-ulama yang tidak takut untuk menegur para pemerintah. Dibawakan kisah Sufyan Ats-Tsauri. Pernah menulis surat kepada Harun Ar-Rasyid. Dikatakan bahawa daripada hamba yang berdosa, Sufyan Ats-Tsauri, kepada pemimpin ummah yang sebelah kakinya berada dalam syurga, sebelah kakinya ada dalam neraka, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid dapat surat daripada Sufyan Ats-Tsauri menangis. Dan ulama pada awal generasi Islam, antaranya Atta' bin Abi Rabah sendiri menulis surat kepada pemerintah, nama dia Al-Walid bin Malik. Pemerintah Abbasiyah pada ketika itu sebut secara sarahah, secara jelas bahawa dalam neraka ada satu tempat namanya Al-Hubbah. Hubbah ni tempat bagi pemimpin yang gagal untuk menjalankan amanah dengan baik, sisi rakyat. Dan yang keempat reformasi Imam Ghazali bawa ialah mengkritik para pemerintah yang zalim secara sarahah. Mengkritik para pemerintah yang zalim. Antara guideline dibawa oleh Imam Ghazali ialah yang pertama sekali, pemerintah yang zalim kita kena pulaukan. Imam Ghazali sebut. Jangan ada mana-mana ulama yang Rabbani sanggup menghambakan diri kepada pemerintah yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua antaranya, tidak boleh menerima sebarang pemberian daripada pemerintah kerana harta pemerintah ialah harta yang syubhah, bercampur antara halal dan juga haram. Dan ada lebih kurang 5-6 lagi yang ditulis oleh Imam Ghazali, guideline bagaimana kita mengkritik dan menegur para pemerintah. Namun kita kena ingat juga, Imam Ghazali dia kritik pada tempat perlu kritik dan puji pada tempat perlu puji. Adapun gerakan sebuah kita sebut ni gerakan Abbasiyah pada zaman Imam Ghazali, di bumi Imam Ghazali, di bumi Syam, dia tegur pemerintah pada ketika itu. Adapun pemerintah yang taat pada Islam,
seperti Yusuf, pemerintah kerajaan Muwahhidin yang baik, maka Imam Ghazali puji. Imam Ghazali kata teruskan buat pemerintah sebegini. Wallahu alam, ana sebutkan tentang sejarah Imam Ghazali, ana sebutkan 4 reformasi yang Imam Ghazali sebutkan. Yang pertama sekali, reformasi melahirkan generasi para ulama yang rabbani. Yang kedua, metod baru bagi pendidikan. Yang ketiga, meneruskan generasi amar ma'ruf dan nahi munkar dengan kisah-kisah yang ana sebutkan. Yang keempat, mengkritik para pemerintah pada tempat yang perlu dikritik. Wallahu alam. Terima kasih. Ana serah kepada Ustaz Ilham Darwish selaku moderator. Okey, alhamdulillah. Berdasarkan penerangan pada Ustaz dia, kita dapat tahu rupanya Imam Ghazali ni bukan hanya ulama sufi. Tapi dia juga dia bukan sekadar ulama sufi semata-mata, akan tetapi dia ni merupakan salah seorang yang menggerakkan gerakan reformasi dia, gerakan reformasi untuk mentajdidkan pemerintah pada kurun kelima dia. Okey, baiklah. Sebelum kita masuk kepada soalan seterusnya, inilah sedikit pemberitahuan lah kepada penonton. Kalau ada di kalangan penonton tu, kalau ada soalan ataupun pertanyaan ingin bertanya, bolehlah diletakkan di bawah ni deh, di ruangan komen bawah ni. Dan insyaAllah mungkin di akhir ni kita akan cuba bacakan dan kita akan tanyakan kepada panel lah. Okey, baiklah Ustaz. Okey, seperti mana kita tahu kan, berdasarkan kisah ni, dia bukan hanya pada one man show. Kalau kita nampak kemunculan Nuruddin Az-Zanki merupakan selaku pembela umat Islam dan Salahuddin ni dalam menawan kembali Baitul Maqdis tu. Apakah kalau kita boleh tahu, apakah teknikal yang telah dilakukan oleh beliau dan Salahuddin ni dalam membawa tentera, lalu mereka ni dapat melakar sejarah yang cukup bermakna untuk umat Islam pada masa kini. Maknanya gapo teknikal yang Nuruddin Az-Zanki dengan Salahuddin Al-Ayyubi ni telah buat kepada tentera mereka untuk inilah mencipta sejarah lah pada kalau kita tengok ni kan. Okay, dijemput kepada saudara panel. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Ilham Darwish selaku moderator. Ana suka menyebut sejarah dan juga fakta-fakta, maksudnya timeline sejarah. Imam Ghazali 450 Hijrah hingga 505. Masalah konflik yang Ana sebut tadi berlaku pada sebelum daripada kelahiran Imam Ghazali lagi, konflik-konflik yang berlaku. Maka antara penyelamat ummah yang pertama dimulakan oleh Imam Ghazali, reformis ummah, ataupun kita kata mujaddid kurun yang kelima, Imam Ghazali sendiri. Dan Imam Ghazali tidak berseorangan, diteruskan oleh para ulama-ulama selepasnya, antaranya ialah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri membawa metod sebagaimana metod Imam Ghazali sendiri, dan rupa-rupanya metod ni disetujui oleh kebanyakan para ulama, bahkan mereka bergabung. Adanya bab dalam buku ni berkaitan tentang gabungan-gabungan para ulama, madrasah-madrasah para ulama membentuk ummah yang lebih baik. Jadi antara mereka yang terkesan dengan madrasah-madrasah ini ialah antara Nuruddin Zanki. Siapakah Nuruddin Zanki? Nuruddin Zanki ialah ulama generasi yang lahir selepas daripada kematian Imam Ghazali, ataupun Imam Ghazali mati pada 500 Hijrah tu, beliau tu masih kecil lagi. Pada 541 Hijrah, Nuruddin Zanki, salah seorang daripada gubernur, kita kata gubernur kerajaan Fatimiyah pada ketika itu, gubernur daerah kecil. Nuruddin Zanki ni tampil menjadi contoh teladan dalam banyak-banyak pemerintah yang kita katakan pemerintah yang zalim, korup dan sebagainya. Nuruddin Zanki naik sebagai contoh pemerintah umat Islam yang ideal. Dikatakan bahawa khulafah Islam ni khalifah Islam ada 5, khalifah Ar-Rasyidin ada 5. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar sehinggalah kepada Sayyidina Ali. Yang kelima disebutkan Umar Abdul Aziz. Yang keenam dalam buku ni sebut ialah Nuruddin Zanki. Kenapa? Kerana seolah-olah amalan, sikap yang dibawa oleh Nuruddin Zanki ni seolah-olah
cerminan akhlak para sahabat zaman dulu. Bila mana naik, mereka mengatakan bahawa dia naik sebagai pemerintah, dia kata negara kita ialah negara hijrah, Darul Hijrah. Kalau kita tak mampu nak ubah semua, yang kita boleh ubah dalam negara kita sendiri. Antara Panglima Nuruddin Zangki yang paling cemerlang ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kisah dia. Jadi Sultan Nuruddin Zangki ni pemerintah kota Dimash. Dia memerintah kota Dimash menggantikan ayahnya Imaduddin Zangki. Ini nama-nama yang ana sebut sekali lintah. Dan panglimanya lah Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kaitan Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, Syekh Nuruddin Zangki dengan Imam Ghazali? Rupa-rupanya antara peranan besar madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ialah beliau berjaya membawa anaknya menjadi penasihat kepada Sultan pada ketika itu. Sultan Nuruddin Zangki. Anak dia jadi penasihat. Maka reformasi pendidikan, reformasi ketenteraan diteruskan oleh Nuruddin Zangki dengan nasihat daripada anak Syekh Abdul Qadir Jailani, penerus madrasah Imam Ghazali, dan juga para ulama yang mendukung idea-idea reformasi tersebut. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Syekh Nuruddin Zangki? Pertama sekali, peranan madrasah selaku sekolah perubahan ummah. Peranan madrasah selaku sekolah perubahan ummah. Madrasah bukan lagi tempat pertikaian mazhab. Pada zaman Nuruddin Zangki, di kota Dimash ada 100 buah masjid yang dilakukan sebagai sekolah. Ada 2 bentuk sekolah yang dilakukan. Yang pertama sekali, sekolah untuk mendidik anak-anak. Iaitu diajar oleh Quran dan Sunnah dengan cara yang betul. Tidak diajar lagi pertikaian mazhab. Sekolah tersebut dijadikan sekolah hafalan Quran dan sekolah pendidikan jiwa. Itu sekolah yang pertama. Yang kedua, sekolah untuk orang dewasa. Sekolah untuk orang dewasa kita faham ialah sekolah nak hapuskan buta huruf. Tidak. Bahkan sekolah yang diasaskan oleh Nuruddin Zangki dengan bantuan para ulama ialah sekolah pembersihan jiwa, akhlak. Orang dewasa diajak mai ke ribat. Ribat ni nama tempat madrasah lah. Untuk membersihkan jiwa dengan zikir-zikir yang diajar, dipimpin oleh para ulama. Jadi antara yang cuba dihilangkan oleh Nuruddin Zangki itu pada ketika itu ialah pertelingkahan mazhab. Kita tak nak ada. Kita nak Al-Quran, Sunnah dan ajaran para ulama yang soleh. Yang sebenarnya cuba hilangkan ialah pengaruh Sufisme yang melampau dan juga batinnya. Itu yang pertama dibawa oleh Nuruddin Zangki. Yang kedua, Nuruddin Zangki sebut bahawa negara tidak akan bangun tanpa persiapan tentera yang sebaiknya. Di samping membangunkan madrasah, anak-anak muda pada ketika itu, pada pemerintahan Nuruddin Zangki, dibawa masuk, diajar ke sekolah-sekolah tentera. Sekolah-sekolah tentera. Paginya mungkin belajar sekolah hafalan Quran dan sebagainya. Petang belajar tentera. Antara diajarnya ialah bermain kuda dan bermain pedang. Menunggang kuda dan bermain pedang. Antara ramai-ramai yang follow madrasah ketenteraan Nuruddin Zangki ialah salah seorang anak muda yang bergelar Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada 533 Hijrah. Berkat sistem yang diajar oleh Nuruddin Zangki, lahirlah seorang manusia yang seimbang. Agamanya seimbang, dari sudut jiwa, fizikalnya seimbang. Bahkan dikatakan Nuruddin Zangki sendiri turun, tiap-tiap petang, naik kuda, bawa pedang. Ada ulama kritik, ada seorang ulama kritik. Kenapa para pemerintah turun bermain kuda dan bermain pedang? Jawab Nuruddin Zangki, kita tidak tahu bila musuh akan menyerang kita dan kuda ini perlu dilatih setiap hari supaya tidak kelelahan sewaktu bertempur dengan musuh. Nuruddin Zangki sendiri. Dan antara kriteria Nuruddin Zangki seterusnya diwarisi oleh Salahuddin Al-Ayyubi ialah yang pertama sekali gabungan kepimpinan politik dan juga kepimpinan para ulama. Kepimpinan politik, tentera dan juga para ulama. Diwujudkan suatu majlis penasihat, dalam tu adanya pemimpin politik, dalam tu ada juga para ulama. Antara ulama yang anda sebut sentiasa berdamping dengan Nuruddin Zangki ialah namanya Kutubuddin Naisaburi dan juga anak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam majlis inilah Syekh akan dibuat suatu musyawarah dan
keputusan diambil bukan hanya kuasa veto daripada Nuruddin Zaki. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuruddin Zaki tak akan buat suatu perkara melainkan adanya musyawarah. Yang ketiga, maslahat umum melebihi maslahat pribadi. Maslahat umum melebihi maslahat pribadi. Nuruddin Zaki dan juga Salahuddin Ayyubi tidak ada rumah. Yang ada ialah kemah sahaja semata-mata. Bahkan suatu benda yang sangat besar disebut oleh para ulama, oleh para muallif pada ketika ini, ialah impian Salahuddin Ayyubi ini ada dua. Yang pertama sekali membebaskan Baitul Maqdis, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ditanya kepada Salahuddin Al-Ayyubi, apa kamu nak buat lepas daripada berjaya tawan kota Baitul Maqdis? Kota Baitul Maqdis ditawan pada tahun 588 Hijrah. Maka dijawab oleh Salahuddin Ayyubi, aku nak tawan kota Eropah. Aku nak tawan kota-kota Eropah. Maka pada ketika itu ditulis surat. Ditulis surat kepada pemerintah Muwahhidin di Maghribi. Siapa yang belajar geografi dia akan tahu bahawa pintu masuk ataupun pertembungan antara timur dan barat melalui Maghribi. Ditulis surat kepada pemerintah Muwahhidin pada ketika itu, dia katakan bahawa nak minta tentera pemerintah Muwahhidin bantu Salahuddin Ayyubi ni untuk tawan kota Eropah. Namun ditolak oleh pemerintah Muwahhidin. Kenapa tolak? Sesama Islam, kenapa tolak? Kerana Salahuddin Ayyubi pada ketika itu lupa untuk tulis kepada Amirul Mukminin Sultan Muwahhidin. Salahuddin Ayyubi lupa nak tulis. Kenapa lupa? Kerana Salahuddin Ayyubi bila naik selaku pemerintah, kehidupannya tak kurang, bahkan paling miskin daripada rakyat biasa, tak pakai apa-apa gelaran, bahkan Salahuddin Ayyubi marah kalau orang puji terlebih-lebih. Maka disebabkan biasa dengan keadaan macam tu, bila tulis surat, lupa nak tulis ila Amirul Mukminin, kepada Amirul Mukminin pemerintah Muwahhidin. Disebabkan tak tulis kata tu, maka pemerintahan Salahuddin Ayyubi ditolak. Pemerintah Muwahhidin, kerajaan Muwahhidin tak nak bantu. Itu ialah satu benda yang sangat-sangat kecil, semua matter. Dan pada tahun 592 Hijrah, Salahuddin Al-Ayyubi mati. Penulis disebut, seandainya 592 Hijrah, Salahuddin Ayyubi masih hidup lagi, nescaya kita akan lihat bahawa bumi-bumi Eropah itu dipenuhi oleh umat Islam. Yang mana kerajaannya telah kena rampas. Kita telah kehilangan Granada dan sebagainya. Itulah yang anda boleh sebut. Dan Salahuddin Ayyubi dan juga Nuruddin Zaki ni, anda sebut secara campur lah. Ialah seorang yang sangat serius dalam majlis ilmu. Dikatakan para ulama pada ketika itu tersenyum gembira melihat Nuruddin Zaki dan juga Salahuddin Ayyubi sentiasa berada dalam majlis ilmu, tak sebagaimana pemerintah-pemerintah sebelum ni. Ada majlis, ulama pergi kepada pemerintah. Bukannya pemerintah yang merendahkan diri pergi kepada para ulama. Jadi hadirin hadirat sekalian, anda sebut dah, Nuruddin Zaki jadi pemerintah Mesir pada tahun 500, pemerintah Syam pada 541 Hijrah. Setelah berjaya membina sebuah daerah, sebuah negara, berjaya tawan negara-negara yang ditawan oleh, berjaya ambil balik negara-negara yang ditawan oleh Kristian, maka akhirnya berjaya memasuki kota Mesir dan seterusnya bina sebuah empire yang sangat besar. Seterusnya 588 Hijrah, panglimanya Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membuka kota Baitul Maqdis. Dan kejayaan ini bukanlah kejayaan yang datang setahun dua, bahkan dirintis oleh Imam Ghazali, diteruskan oleh para penerusnya dan didokong, diberjayakan, diberi kemenangan oleh Salahuddin Ayyubi. Wallahu alam. Ana serah kepada Ustaz Ilham kembali. Okay, terima kasih kepada Ustaz Isran. Penerangan yang agak luas lah kata kan. Mana kita banyak yang kita dapat hari ni. Okey, berdasarkan yang Ustaz Isran rakyat tadi, kita dapat tahu kesinambungnya ataupun kata rantai daripada Imam Ghazali tu sapalah kepada Nuruddin Az-Zaki hinggalah kepada Salahuddin Ayyubi, hinggalah dapat memberikan kejayaan pada generasi tu. Maknanya dia bukan hanya pada one measure tu dia. Maknanya semua tu start daripada Imam Ghazali lagi. Sapalah
diteruskan melalui madrasah-madrasah yang telah dibina deh. Okey, baiklah. Untuk yang seterusnya lah, Ustaz, yang mungkin soalan yang terakhir lah kot daripada Ana ni. Okey, Ustaz, berdasar cerita yang Ustaz telah yang panel telah ceritakan tadi, berdasarkan ni semua buku ni, apakah ibrah yang paling besar yang terhadap berdasarkan ni buku ni, kitab ni, apakah ibrah yang ibrah besar lah terhadap umat Islam pada masa kini yang kita boleh ambil berdasarkan kisah-kisah yang dia diceritakan oleh pengarang Dr. Majid Ihsan Kailani. Dijemput kepada saya. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ilham Darwish selaku moderator. Minta maaf lah kalau Ana terlebih semangat pagi ni. Kering tekuk pula berseru. Okey, pengajaran besar ada 5 Ana nak sebut. Ana buat khulasah daripada buku ni dalam bab yang ke-6. Apakah pengajaran yang kita dapat aplikasi? Kalau sahabat-sahabiah perasan, sepanjang Ana duk sebut, Ana duk bercerita, Ana duk berceloteh, antara selalu Ana sebut ialah reformasi pendidikan. Pengajaran yang pertama disebut oleh penulis untuk membina sebuah generasi yang baru, generasi yang bakal meneruskan kejayaan yang dibawa oleh Salahuddin Ayyubi, ialah dunia ini perlu dipimpin oleh faqih. Maksudnya mereka yang faham dan bijak pandai. Bukannya dipimpin oleh khitabah semata-mata. Bukannya dipimpin oleh pidato semata-mata. Dunia ini perlu dipimpin oleh mereka yang faqih dengan kefahaman yang sebenar, bukannya khitabah pidato semata-mata. Itu yang pertama. Dan dibawakan oleh penulis. Bagaimanakah ibrah perang Badar 313 boleh menang melawan 1000? Kerana mereka dipimpin oleh kefakihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menanam iman selama 13 tahun. Sebelum berhijrah ke bumi Madinah, telah menanam iman selama 13 tahun. Apabila berlakunya seruan perang, 313 ni boleh keluar tanpa ada yang sebarang alasan. Akan tapi 1000 tentera musyrikin Mekah dipimpin oleh khitabah Abu Jahal semata-mata. Khitabah yang berapi, mengumpulkan 1000 orang dengan kelengkapan yang cukup lengkap tapi tanpa ada kefahaman. Bahkan mereka melihat bahawa perjuangan mereka ialah untuk menghapuskan umat Islam semata-mata. Akan tetapi umat Islam berjuang dengan kefahaman yang sebenar, dengan kefakihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu bahawa perjuangan mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu yang pertama. Jadi disebutkan oleh Dr. Majid Ihsan Kailani, disebut kefahaman yang mendalam, bukannya semata-mata semata-mata surface semata-mata. Itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan ideologi Islam di tempat yang paling tinggi. Meskipun anak kurang bersetuju dengan istilah ideologi Islam, dalam buku ni sebut ideologi Islam, kerana kita berpandangan bahawa Islam ni way of life, bukannya semata-mata ideologi, bukan semata-mata pemikiran. Tapi kita letak tepi dulu. Boleh jadi khilaf lafzi semata-mata, khilaf perkataan semata-mata. Iaitu Dr. Majid Ihsan Kailani kata, kena letak Islam, pemikiran Islam, kepentingan Islam di tempat yang paling tinggi. Islam ialah tujuan kita, bukannya wasilah kita ataupun jalan kita untuk mendapatkan kemegahan ataupun harta benda. Nak berjuang, bawa pemikiran Islam, sama ada kita rugi, tak apa, jangan Islam tu rugi. Bekerja untuk Islam, bukannya bekerja untuk kuasa. Itu yang disebut oleh Dr. Majid Ihsan Kailani. Yang kedua, meletakkan ideologi Islam tempat yang tinggi. Yang ketiga, ni agak sensitif sikit, iaitu konsep muhasabah ataupun konsep pengunduran diri. Ketika mana Imam Ghazali lihat masyarakatnya sangat-sangat konflik, berserabut, berkecamuk, bertelikas sebagainya, Imam Ghazali ambil masa untuk mengundurkan diri, beruzlah sementara mencari solusi. Ini disebut konsep muhasabah. Boleh jadi Imam Ghazali lihat, disebut oleh muallif, dia kata Imam Ghazali tak lihat Kristian selaku tentera salib, selaku punca semua ini berlaku. Imam Ghazali tak lihat
punca luar. Bahkan Imam Ghazali lihat kepada diri mereka sendiri. Umat Islam perlu muhasabah, bukannya menuding jari kepada orang lain. Salah dia, salah dia, salah dia. Bukan. Kita teliti kelemahan kita dan kita baiki kelemahan kita. Itulah yang dibawa oleh Imam Ghazali. Muhasabah. Dan konsep muhasabah diajar oleh kita sepanjang penerus-penerus madrasah-madrasah Haraki sendiri duk ajar kita supaya muhasabah. Sekiranya berlaku apa masalah. Yang keempat, reformasi perlu dipimpin oleh ulul albab, oleh mereka yang cerdik. Kenapa masyarakat ini rosak? Kerana pemimpin-pemimpinnya daripada mereka yang safih, mereka yang bodoh. Masyarakat tidak akan berjaya sekiranya tidak dipimpin oleh mereka yang bijaksana. Dan masyarakat akan rosak sekiranya golongan yang bijaksana memecihkan diri, golongan yang kurang cerdik ataupun golongan yang punya kepentingan diri bersaing nak ambil jawatan. Itulah disebut oleh Imam Ghazali. Apakah dimasukkan ulul albab? Mereka yang tahu masalah dan tahu solusi. Ulul albab bukan mereka yang menghafal fakta. Ulul albab bukanlah mereka yang hingat ataupun reti sebut masalah tanpa solusi. Tapi dia ada dua ciri, tahu masalah dan juga boleh mengemukakan solusi. Dan antara yang disebut oleh muallif iaitu pentingnya markas keilmuan, pusat penyelidikan selaku tempat untuk mengkaji. Sebagaimana disebut negara-negara barat punya 1000 markas-markas penyelidikan, markas-markas pemikiran, mendidik anak mereka jadi insan yang betul-betul bukan hanya pandai suatu ilmu tapi jadi insan yang menyeluruh. Yang kelima last sekali disebut oleh Imam Ghazali, pengajar besar, pelaksanaan nilai-nilai Islam sebelum daripada pelaksanaan hukum hakam. Pelaksanaan nilai-nilai Islam sebelum pelaksanaan hukum hakam. Ada dua manhaj disebut oleh Imam Ghazali. Pertama sekali, para pendakwah mestilah menghayati nilai-nilai Islam terlebih dahulu sebelum mereka terjun pada masyarakat. Hari ini jadi fitnah kepada agama ketika mana para pendakwah sendiri gagal untuk jadi teladan yang baik. Kita berbicara tentang zuhud dan sebagainya. Dalam masa sama kita lah golongan yang paling banyak membazir. Itu Imam Ghazali sebut. Contoh dalam batang tubuh Imam Ghazali sendiri, ketika mana waktu usia mudanya sebelum dia beruzlah, pakaian lebih kurang dalam 400-500 dinar. Jadi Imam Ghazali bila saja menyendiri, maka pakaian Imam Ghazali tak lebih daripada kita katakan sangat-sangat murah, 4-5 dinar sahaja pakaian Imam Ghazali. Dan hasilnya orang yang zuhud ni lebih diterima masyarakat berbanding mereka yang berbangga-bangga ataupun membazir dengan harta kekayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, manhaj dari sudut pelaksanaan nilai-nilai Islam sebelum hukum hakam ialah perlunya para pendakwah menggabungkan metod dakwah mereka dengan alam. Apakah dimaksudkan? Contoh yang datang oleh para mu'alif ialah kita selalu berbicara tentang hukum hakam wanita keluar. Tanpa kita sedar bahawa zaman kita ni memang zaman wanita keluar. Kita mengatakan bahawa haram wanita keluar bermusafir. Tanpa kita sedar bahawa betapa ramainya wanita yang keluar pada hari ini bekerja, kita katakan wanita perlu duduk rumah. Sedangkan hari ini peluang untuk wanita mendapat pendidikan yang tertinggi begitu luas. Maka kegagalan para pendakwah pada mereka yang ingin bawa gerakan Islam pada hari ini, mereka gagal mengaitkan manhaj dakwah mereka dengan waqi'i semasa, dengan alam semasa. Jadi inilah manhaj disebut oleh Imam Ghazali, para pendakwah perlu lihat alam sekitar mereka, perlu menghayati nilai-nilai Islam terlebih dahulu. Jadi 5 perkara tersebut mudah-mudahan sahabat saya boleh fahamlah. Wallahu a'lam, mana serah kepada Ustaz Ilham kembali. Okay, terima kasih kepada Ustaz Isran. Okay, baiklah. Ada soalan tak daripada penonton? Nampak semua ada. Nampak semua ada. Tak ada.
Okey. Okey Ustaz. Kita ada satu soalan daripada Syarah Syamimi. Okey, soalan dia berbunyi gini Ustaz. Isu perjuangan Palestin mahupun penentangan mana-mana musuh Islam adalah suatu perkara yang tiada berpenghujung sehingga akhir dunia nanti. Boleh panel bagi pandangan. Yang pertama, apakah saranan nasihat dalam pembentukan generasi masa kini yang kita kira agak mencabar saat ini? Itu yang pertama soalan dia. Dan yang kedua, apakah persediaan yang kita boleh lakukan terutamanya sebagai seorang Muslim? Nampak deh Ustaz? Yang pertama dia tanya sarana dan nasihat untuk kita membina generasi masa kini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pasal persediaan yang perlu kita lakukan terutama kita ni sebagai seorang Muslim. Dua soalan tu. Sarana dan persediaan. Terima kasih kepada yang sudi bertanya. Anda rasa jawapan kepada soalan pertama, soalan kedua ni anda boleh rangkul dalam 2 poin. Yang pertama, anak muda ialah kita kata lambang ataupun persiapan bagi pemimpin masa depan. Anak muda. Jadi ulama sebut tafaqahu qabla an tusawwadu. Faqihlah kamu ataupun ambillah ilmu secara dalamnya sebelum kamu ni jadi ketua. Jadi pertama sekali sepanjang daripada anda sebut cerita hinggalah kepada akhir proses pendidikan, reformasi madrasah menunjukkan bahawa proses keilmuan sangat penting. Mana mungkin mereka yang ingin jadi pemimpin tidak ada persiapan keilmuan. Kalau boleh mengaji sampai PhD, just go on. Kalau boleh mengaji sampai PhD, just go on. Itu yang pertama, pembentukan keilmuan. Yang kedua, ni Ana suka untuk petik, Imam Ghazali sebut pada zaman dia ketidakseimbangan di antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Imam Ghazali kata ilmu ni ada 2. Ilmu yang mari daripada Nabi ni, ilmu fardu ain, fiqh dan sebagainya. Ilmu yang selain daripada tu yang baik sesuai dengan nilai Islam dipanggil sebagai ilmu fardu kifayah. Zaman Imam Ghazali disebabkan oleh ramai orang nak berdebat fiqh dan sebagainya, kurangnya mereka yang mendalami ilmu fardu kifayah. Imam Ghazali kata terkejut tengok ketika mana zamannya satu orang doktor Muslim bersama dengan 10 orang doktor non-Muslim. Jadi sarana yang kedua ialah setiap daripada kita ada sudut mereka sendiri. Sudut mereka sendiri, mungkin kalau anda pendidikan Islam, maksudnya anda berjuang dari sudut anda sendiri. Seterusnya, mereka yang mungkin berada dalam bidang selain daripada pengajian Islam, medik dan sebagainya, itu ialah sudut mereka yang perlu jaga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi jagalah sudut masing-masing, jadilah yang terbaik dalam sudut masing-masing. Itu sahaja 2 soalan, 2 saranan ataupun idea pandangan pembentukan keilmuan yang sepatutnya. Yang kedua, pastikan gabungan di antara ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Tak ada beza. Katanya Syekh Said Ramadan Al-Buti dia sebut, semua ilmu yang membawa kepada kita mendekat diri kepada Allah Ta'ala, maka itu dikira sebagai ilmu syariah. Orang mengajar agama tapi makin jauh daripada agama, itu bukan ilmu syariah. Maka jagalah benteng masing-masing, persiapan ilmu, kerana masalah dunia ini diselesaikan dengan faqih, bukan hanya khitabah semata-mata. Perjuangan membebaskan Palestin, perjuangan nafas panjang. Mungkin hari ini kita just letak batu asas, akan disempurnakan oleh anak cucu kita. Wallahu alam. Perjuangan bebas bebas Palestin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Maqdis dibina tapaknya oleh Imam Ghazali, diteruskan oleh Nuruddin Zanki, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Wallahu alam. Allahu a'lam. Terima kasih kepada sahabat panel. Okey. Terima kasih kepada sahabat panel dan alhamdulillah kita berada di pengakhiran My Books Time. Okey, dan seperti mana kita tahulah proses keilmuan itu sangat-sangat penting lah deh.
ada okey. Okey, insya-Allah kita akan tunggu satu lagi soalan sebab nampak apabila ustaz bagi penerangan tadi, alhamdulillah audiens dapat ni lah, dia nak tanya soalan yang lebih ni lah pada ustaz. Okey. Kita tunggu soalan daripada ni audiens sekejap. Ustaz. Okey, baik, kita akan tunggu. Okey, ada soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Okey, kita ada soalan daripada Muhaimin Safaruddin. Assalamualaikum Ustaz. Dia bagi salam dulu. Okey, mohon izin bertanya. Bagaimana mahu menanggapi mereka yang hanya menumpukan soal keilmuan semata-mata namun melupakan soal jihad dan perjuangan? Okey. Terima kasih kepada saudara Ana, juga panel Momen Buku pada sesi yang lepas lah. Tuan Muhaimin Safaruddin. Anda kenal dia tapi dia tak kenal Ana, tak apalah. Berkaitan tentang soalan yang Ana rasa agak panas. Mereka yang hanya melupakan soal keilmuan semata-mata namun melupakan soal jihad dan perjuangan. Kita kena, kalau ada soalan kita kena teliti satu persatu soalan itu sendiri. Sebenarnya menuntut ilmu juga salah satu daripada perjuangan. Namun kita kena faham dalam satu sudut perlu ada tempat untuk kita ni tatbikkan dengan kata kita praktikalkan ilmu kita sendiri. Kat mana kita nak praktikalkan ilmu kita? Lebih-lebih lagi pada hari ini banyaknya wadah-wadah untuk kita ni berjuang. Menuntut ilmu tak ada masalah. Bahkan proses menuntut ilmu sampai ke lian lahat. Namun akan ada zakat bagi talibul ilmi, sama ada sudut mengajar, mendidik, melawan mereka-mereka yang bawa ajaran Islam secara terpesong. Itulah salah satu daripada bentuk perjuangan. Perjuangan ni cukup luas. Cukup luas perjuangan ni. Maka pastikan kita sesa belajar dan juga kita ada wadah untuk kita curahkan ilmu. Kerana zakat talibul ilmi ialah pada mengajar sendiri. Dan tidak ada sepatutnya mereka yang memisahkan antara keilmuan dan juga perjuangan. Melainkan soalan ini hanya difikirkan oleh mereka yang berfikiran sempit saja. Mereka pisahkan adanya golongan yang belajar semata-mata, adanya perjuang semata-mata, sedangkan kedua-dua kewajipan ini perlu kita laksanakan secara serentak. Berapa ramai tok guru kita, kita baca sejarah pengarang kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Falimbani, ketika mana mendapat khabaran negari Fatani ditawan oleh tentera Siam, bergerak pada usia 80 tahun menjadi panglima tentera. Tak ada masalah. Abdullah Ibn Mubarak tulis surat kepada tak ingatlah. Contoh-contoh terlalu banyak. Dan contoh yang masih hidup pun ramai. Yang ada sekarang kata belajar dan berjuang dalam masa yang sama. Tak ada masalah. Dan benda ni tak perlu dihebohkan, tak perlu kita katakan dijadikan polemik. Wallahu a'lam. Okey. Tak dengar. Okey. Bunyi dia. Okey. Kalau
Okey Ustaz, soalan daripada Ahmad Fakrul Aziz Yahya yang berbunyi, kalau disusuri sejarah di Malaysia, apakah batu-batu tanda yang ada yang panel rasa boleh menjadi milestone ke arah pembentukan generasi Islam di Malaysia yang mampu membawa kemenangan Islam di masa hadapan? Okey, dia jemput Ustaz. Okey. Okey, terima kasih kepada Tuan Fakhruzi di atas soalan yang sangat-sangat baik. Di akhir kitab ni disebutkan bahawa asas kepada pembinaan negara yang lebih baik ada 3. Kalau tak silap boleh bacalah. Yang pertama sekali, pemikiran. Yang kedua, kekayaan ekonomi. Dan yang ketiga, ketenteraan. Jadi disebutkan oleh muallif ataupun penulis buku, nak bina sebuah negara yang baik, kita sebut negara, perlu ada satu gabungan yang baik di antara pemikiran, kekayaan dan juga ketenteraan. Hadirin hadirat sekalian yang saya kasihi, kalau kita melihat dari sudut rangka negara Islam lebih baik, pemikiran yang pertama ialah wajib ke atas kita untuk meletakkan ideologi Islam lebih daripada segala-galanya. Dan hari ini serangan Ghazwatul Fikri disebutkan oleh penulis sangat-sangat bahaya. Kalau tidak ada keterlibatan anak muda yang membangkang ataupun kita kata Imam Ghazali pada zaman ini untuk membangkang, membatalkan hujah-hujah sesat, liberal dan sebagainya, maka kita tidak akan berjaya untuk membina sebuah kejayaan yang baik. Dan sudut kekayaan ekonomi. Kekayaan ekonomi pada tahun 1960-an, kita ada dasar ekonomi baru untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang baik. Namun dasar ekonomi baru kita nampak seolah-olah tidak ke mana. Jadi kekayaan dalam negara ni perlu digunakan pada tempatnya. B40, M40 dan T20 perlu disusun dengan baik supaya tidak ada jurang yang besar. Itu yang kedua, ketenteraan. Ketenteraan adalah satu kekuatan untuk bina sebuah negara yang baik. Anda lihat dari sudut ketenteraan ni, anda tidak ada hujah yang luah lah untuk sebuah negara. Cuma lambang bagi ketenteraan ialah sifat patriotik dan sayang kepada negara sendiri. Anak muda nak ubah negara selain daripada gerakan keilmuan, antaranya ialah melalui yang jelas kita boleh nampak, melalui jalan demokrasi. Kita kata yang disebut selalu oleh Tuan Guru Haji Abdul Hawang, melalui muwajahah islamiyah, pertembungan secara baik. Kita nak ubah. Orang kata nak ubah negara, cara macam mana? Antara cara yang kita boleh buat sekarang, selain proses pendidikan dan sebagainya, ialah melalui ubahnya demokrasi, melalui demokrasi. Dan anak muda perlu cakna dengan isu-isu semasa, isu-isu yang melanda umat Islam, dan perlu meletakkan masalah umum melebihi daripada masalah peribadi. Kepentingan umum melebihi daripada kepentingan peribadi, kerana melalui cara inilah barulah sebuah negara Islam akan terbentuk. Pemikiran yang baik, kekayaan diagihkan dengan baik, sifat patriotik ataupun ketenteraan yang baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada penonton yang bertanya. Okay Ustaz, last lah. Kalau ada penutup daripada Ustaz, seringkas yang mungkin lah. Kalau ada Ustaz, harapan Ustaz untuk yang bakal baca buku ni ke, yang apa-apalah harapan daripada Ustaz. Seringkas yang mungkin. Terima kasih kepada pihak membuku kerana beri peluang untuk anak bedah buku ni. Kerana tanpa adanya push daripada membuku, tak mungkin anak boleh menghabiskan bacaan buku ni untuk kali kedua. Tak lepas anak pernah bentar dah sekali di Mesir. Tahun ni anak terpaksa baca pula untuk dapat kefahaman barulah. Jadi baca buku ni kena ready pen, kena ready penanda. Bagi anak tanda banyak kata. Tanda banyak untuk baca buku ni. Dan idea-idea dalam buku ni kita boleh ambil dan kita boleh terapkan dalam kehidupan semasa. Paling tidak sisi pandang kita terhadap sejarah tu dia akan jadi berbeza. Sisi pandang kita kepada sejarah. Nak sebutnya sejarah ni ada baik ada buruk. Sejarah ni bukan hanya romantisme semata-mata tapi perlu digerakkan. Kita perlu terima semua sebahagian daripada sejarah. Itu kot. Ana boleh dan teruskan membaca. Sentiasa sokong membuku. Ana ni kali kedua bedah buku kat sini.
Ana yakin sahabat-sahabat ana kat luar masih banyak lagi boleh bedah buku, baca buku. Ana kalau baca buku bahasa Melayu, Arab boleh lah. Bahasa buku English payah sikit. Mungkin lepas ni saudara Muhaimi pula ke ataupun saudari Syarah pula ke boleh bedah buku, wallahu alam. Ataupun sahabat-sahabat lain. Ana tengok ramai sahabat-sahabat anak kat Mesir ni yang tonton. Jadi bolehlah hantar nama bedah buku. PSO pun habis dah. Wallahu alam, ana serah pada Ustaz Ilham. Okey, terima kasih pada panel kita pada pagi ini. Dan untuk yang terakhirnya terima kasih diucapkan kepada My Books Time kerana telah menjemput kami untuk siri kali ini. Dan terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum. Dan seterusnya saya serahkan majlis kepada MC.